Tepuk dada tanya iman, nak banyak mana? Tiap-tiap ringgit yang kita ambil bukan dengan cara yang halal, dia akan kena kesan dia. Kadang bukan diri kita, keluarga. Tuhan tak letak balasan ke anak nombor 1, dekat anak nombor 2. Dah kamu membesarkan dengan duit tu. Orang lain bersusah payah, berjimat cermat, kamu boleh bermewah dengan duit haram. Maka aku tarik nikmat anak kedua kamu. Tuan-tuan sekalian, destinasi kita last sekali, anak yang duduk di rumah kita tu, ni hak duduk di rumah kita tu akan sekali dengan kita. Last sekali nanti, wallahu alam di mana. Kalau kat dunia ni pun kadang 3 hari, seminggu berpisah pun dah demam dah. Sebahagian yang sayang anak lah. Yang tak heran dengan anak, tak heran juga. Macam mana keadaan kita dalam syurga, anak kita di neraka? Ataupun anak kita di syurga, kita di neraka, wal'iyadzubillah. Dunia ni yang Allah sebut faman ya'mal mithqala dzarratin tu, semua hafal. Yang karma itulah, yang selalu semua agama, semua bangsa sebut what you give tu, you get it back. Siapa pun, agama apa pun dia, banyak mana kebaikan yang dia buat, sebanyak itu dia akan dapat kebaikan itu di dunia sebelum akhirat. Ingat kaedah saya sebut. Dan sebanyak mana penyelewengan yang kamu buat, sebanyak itu balasan yang dapat di dunia sebelum akhirat. Tepuk dada tanya iman, nak banyak mana? Tiap-tiap ringgit yang kita ambil bukan dengan cara yang halal, dia akan kena kesan dia. Kadang bukan diri kita, keluarga. Keluarga. Tuhan tak letak balasan ke anak nombor 1, dekat anak nombor 2. Dah kamu membesarkan dengan duit tu. Orang lain bersusah payah, berjimat cermat, kamu boleh bermewah dengan duit haram. Maka aku tarik nikmat anak kedua kamu. Dia tak selesai. Dunia ni dia bukan selesai sepas kita buat tu dia selesai habis macam tu. Tidak. Sebelum akhirat. Sebab itu adilnya Allah, mana-mana orang yang bukan Islam tapi dia baik, Allah akan membalas kebaikan dia di dunia ini sebelum akhirat. Akhirat tak ada lah, akhirat tak timbang dah. Tetapi kebaikan dia, Ustaz, dia orang baik, dia jujur, dia bukan Islam tapi dia jujur, dia pula tegur yang Islam ni. Dia pula yang tegur kawan dia yang bukan yang Islam ni. Macam mana, Ustaz? Takkan macam habis macam tu je kebaikan dia? Tak. Allah akan menggantikan kebaikan yang dia buat itu di dunia ini, sama ada berbentuk bahagia, senang, anak-anak bijak, keluarga anak-anak bahagia, berkat rezeki cukup. Berkat tu maksudnya cukup rezeki dia. 4,000 tu cukup, 6,500 tu cukup. Sebab tu kita tengok dalam agama mana pun, antara yang paling nampak sekali ialah bila kita buat baik dengan mak ayah lah. Yang tu yang paling power sekali lah. Selepas solat, selepas kita jaga semayang, baju semayang kita ada khas, jaga ayat semayang elok, waktu semayang jaga awal, semayang je. Kunci dia 2 je dalam hidup ni. Solat dia jaga tertib elok, mak ayah dia, selesai.
banyak yang dia akan lihat di dunia ini. Satu hari ada jenazah seorang sahabat datang, bukan main sendirilah jenazah tu. Jenazah dibawa datang. Kemudian Nabi ada di situ, di masjid. Masjid ni Masjid Nabawi lah. Siapa yang pernah pergi umrah, masuk Masjid Nabawi, tanya mutawif tu masjid asal yang mana, tunjuk sat daripada hujung ke hujung. Bukan Raudah tau. Raudah memang masjid asal, tapi Raudah salah satu bahagian masjid asal. Keseluruhan masjid asal boleh ditengok pintu depan dia tu. Dia ada buat corak lain sikit. Kalau mutawif tu tak tahu, jentik telinga dia. Kata saya suruh. Dia kena tahulah, tidak buat apa dia jadi mutawif. Benda tu simple je. Maklumat asal ni bukan hak maklumat yang bukan hak susah ni. Hak susah macam apa nama Telaga Bayruha, yang tu susah lah. Ada dalam Masjid An-Nabawi. Tuan-tuan angkat kapet, jumpa satu bentuk bulatan yang besar, di situ Telaga Bayruha. Dia ada kisah panjang dia. Yang tu susah lah. Ini hak senang ni, Masjid Nabawi yang asal. Dia tunjuk sini sampai ke sini. Dia ada sempatan dia tu. Dia bukan Raudah, tapi dia Masjid Nabawi yang asal. Kalau tak boleh semayang dalam Raudah pun, pi solat di masjid yang asal tu. Baru 4 kali dah pi. Tak pi pun situ. Tapi orang perempuan jaranglah dapat peluang situ, orang lelaki sahaja. Orang perempuan sangat jarang, kecuali dia buka waktu subuh dengan satu lagi asak kot, lepas asak untuk masuk dalam Raudah orang perempuan. Waktu lain tak boleh lah ni i'tikaf orang jantan. Orang Kedah ni di Kasar dipanggil jantan. Pilih lelaki lah. Orang lelaki-lelaki boleh untuk tiap-tiap kali masuk pergi semayang di situ. Dia ada aura dia. Masjid asal, ratusan ribu sahabat pernah solat di situ. Solat dan i'tikaf di situ. Ada orang lain awal lagi tidur. Ni bukan boring tau. Saya kata awalnya atas ni boring. Jadi bila Nabi ada di situ, satu hari satu jenazah sampai. Nabi pun tanya, alaihi dain, hamba Allah ni ada hutang tak? Hutang duit orang lah maksudnya. Hutang kena faham duit orang. Ni saya nak cerita kat Hasilian hari ni. Betul tak Hasilian tadi Datuk Doktor sebut? Nabi tanya, hamba Allah ni ada hutang tak? Dia berkata ada. Kemudian Nabi tanya, berapa duit yang dia tinggalkan? Sekian. Ada duit yang dia tinggalkan. Maka Nabi pun solat. Nabi pun solatkan jenazah orang itu. Selang beberapa hari, datang lagi jenazah lain. Kemudian Nabi kata, hamba Allah ni ada hutang? Dia berkata ada. Berapa? 3 dinar ataupun 2 dinar. Lebih kurang RM1,600. Lebih kurang saya tak tahu yang tepatnya berapa hari ni. 1 dinar banyak juga. Betul? Dalam 800 macam itulah lebih kurang, wallahu alam. Jadi bila ada sahabat jenazah ni diangkat masuk, Nabi tanya ada hutang tak? Dia berkata ada. Ada tak duit yang ditinggalkan? Dia berkata tak ada. Dia ada hutang dengan orang sikit je, 2 atau 3 dinar. Ada tak duit yang ditinggalkan, harta yang ditinggalkan? Tak ada.
Nabi kata salli ala sahibikum. Nabi kata tak apa. Kalian tolong solat sat untuk beliau. Bukan kafir. Jenazah ni bukan kafir. Bukan munafik. Jenazah itu bukan munafik, bukan kafir. Tapi Nabi kata tak apa. Solat. Nabi tak larang. Syamsuri, ambil tisu sat. Macam duduk dalam rumah pula noh, tak apa. Tak apa dah. Tak apa. Rumah tidur. Okay. Nabi tak larang untuk solat jenazah. Tetapi ada sesuatu yang membuatkan Nabi kata tak apa semua pakat semayang dekat kawan kita ni. Dan Nabi keluar. Sehingga Abu Qatadah satu orang sahabat dia mai ke Nabi, dia kata ya Rasulullah salli alaihi. Wahai pesuruh Allah, solatlah atas jenazah orang ni, sebab sesiapa yang disolatkan oleh Rasulullah jenazahnya, maka dia beroleh syafaat Nabi. Jadi Abu Qatadah ni sahabat. Dia kata ya Rasulullah, solatlah. Wa alayya dainuhu. Wahai pesuruh Allah, solatlah ke atas jenazah dia, aku tanggung hutangnya. Jenazah tadi berhutang yang membuatkan Nabi tak mau solat ke atas mayatnya. Abu Qatadah kata ya Rasulullah, aku tanggung hutang dia. Kemudian Nabi kata kamu tanggung hutang dia? Dia kata ya. Nabi pun solat ke atas jenazah tersebut. Bukan hutang 47,000 tau. Kita hutang kereta, hutang rumah, loan macam-macam, hutang orang. Macam itulah. Saya hidup 2022 ni, saya tengok 9 daripada 10 orang tidak membayar hutang sesama sendiri. Ini bukan statistik luar, statistik diri sendiri. Kan? Dan begitulah yang berlaku di keliling. Memang kita tengok suasananya begitu, orang tak heran. Manusia hilang amanah, hilang rasa dosa, hilang nilai bahawa ada akhirat. Dia mati 9.30 minit, 9.30 minit jugalah dia akan yakin betul rupanya akhirat. Ceramah barzakh yang dia dengar, ceramah syurga yang dia dengar, ceramah neraka yang dia dengar, ceramah mahsyar yang dia dengar, 9.30 dia mati, 9.30 dia begitu yakin betul rupanya ada akhirat. Sebelum 9.30, tuan-tuan sekalian, maka bermuhasabahlah. Maka bila Nabi dengar Abu Qatadah kata, ya, saya tanggung, Nabi pun semayang atas jenazah dia. Selepas beberapa hari, Nabi terserempak dengan Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Nabi tanya, ma sana'at ataupun ma sana'at ad-dinaran, adakah kamu telah tunaikan 2 dinar itu? Abu Qatadah kata belum. Nabi kata tunai segera. Dia pun balik apa semua. Selepas beberapa hari, bertembung lagi, berserempak lagi dengan Rasulullah. Nabi tanya lagi, wahai Abu Qatadah, bayar lagi hutang kawan tu, yang kamu nak jadi penjamin tadi ni, yang kamu jamin tu. Abu Qatadah kata belum.
Selepas beberapa hari terserempak lagi dengan Rasulullah, Nabi tanya, wahai Abu Qatadah, bayar ke belum hutang itu? Abu Qatadah kata, ya. Baru bayar. Tuan-tuan tahu apa Nabi sebut? Nabi kata, al-ana barratta alaihi jildah. Hadis tu hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi kata apa? Al-ana, wahai Abu Qatadah, sekarang kamu telah sejukkan kulitnya. Yang hutang tadi tuan-tuan, di neraka ke belum masuk neraka lagi? Ni soalan saya nak tanya. Siapa jawab betul boleh balik awal. Orang main dengar ceramah dia suruh balik awal pula. Sahabat yang berhutang tadi dalam neraka ke belum? Belum. Yang jawab belum tu dia reti. Di mana? Di alam barzakh. Oh, kalau di alam barzakh belum akhirat. Belum akhirat. Alam barzakh ialah satu alam lain. Yang pagi ini alam itu dah ada dan nanti alam itu akan dimusnahkan oleh Allah. Dia akan berakhir seperti alam dunia. Seperti mana alam dunia ini akan fana, akan musnah, begitu juga alam yang kedua, nama dia alam barzakh. Kemudian baru alam akhirat. Di alam barzakh ada dua tempat. Yang pertama tempat rehat yang mewah. Tempat rehat. Bila saya sebut tempat rehat, tak ada lagi bela anak, tak ada lagi susah-susah nak jaga diri dari terlibat dengan riba dan rasuah, tak ada lagi letih untuk kerja, tak ada lagi untuk semayang ibadat 100 jenis ibadat, dah tak ada di alam barzakh. Alam barzakh ada dua negeri, dua negara saja. Yang pertama tempat rehat. Rehat je tuan-tuan. Rehat seorang-seorang ke? Tidak. Boleh rehat dengan semua orang yang mati dengan husnul khatimah. Mati dalam keadaan yang baik. Di alam barzakh, mereka akan duduk di satu tempat rehat yang cantik, yang indah. Wallahu a'lam macam mana, tapi Nabi nak gambarkan tempat rehat tu cantik. Nabi kata taman syurga. Belum istana sultan sekian-sekian lagi, baru taman dia. Saya yakin ramai yang tak pernah masuk istana lagi. Tuan, tak payah cerita lah. No, istana ni taman pun dah boleh tinggal dah di taman tu. Dia punya facilities dia, taman. Pinggan-pinggan semua dari perak lah. Mana ada korel tu tukang kebun makan korel. Tukang kebun istana hak duk belagak guna pinggan korel kan. Duk perasan 800 kan. 1,200. Semua perak, cawan, pinggan, sudu dia. Sikit je sebut kat tuan-tuan. Sebab itu di taman syurga, di alam barzakh Allah tak sebut syurga sebab tak ada syurga lagi. Di alam barzakh Allah sebut taman syurga, tapi cantik tak hingga dah. Bahasa orang Kedah. Cantik tak hingga dah. Cantik sungguh dah. Rehat ustaz? Rehat. Seorang-seorang, ramai-ramai. Kita ni nak kejar apa? Setiap ringgit pendapatan kita disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Paling berat sekali tuan-tuan duduk di satu tempat, duit ringgit itu hak orang ramai. Lagi berat. Lagi berat. Sebab tu bila lelaki ni yang berhutang hak orang sengaja tak bayar, ni yang ramai hari ni. Berhutang dan dia jadi malas. Memang pun hutang ni akan dimalaskan, diberatkan oleh syaitan. Padahal 4 tahun dia hutang 2,000 je. 4 tahun. Kalau dia bagi sebulan 50, dah luar banyak mana dah. Ni Kedah Pia ni.
2,000 je, 4 tahun tak habis lagi. Kalau dia bagi sebulan 50, dah luar banyak. Tapi tak selesai juga. Maka Nabi sebut kepada Abu Qatadah yang jamin untuk bayar, bukan berhutang, jamin untuk bayar hutang orang. Nabi kata bayar ya Abu Qatadah. Abu Qatadah kata baru tadi bayar. 3 kali Nabi tegur. Nabi kata al-ana barratta alaihi jildah. Sekarang kamu sejukkan kulit dia. Sekarang. Malaikat baru tarik api tadi. Sebab Nabi nampak siksaan dalam alam kubur dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni mukjizat dia tak usah ceritalah. Tuan-tuan balik saya bagi kerja rumah, tulis mukjizat Nabi, berapa yang tuan-tuan tahu? Ada lebih 600, 700. Tulislah untuk muhasabah diri, nak kena mengaji ke, nak kena sibuk dengan kerja semata-mata sampai malam. Kau nak kena selit juga belajar ilmu agama ni, tulis tengok. Tak lebih 20, wajib mulai minggu ni kena pergi mengaji. Daripada atas sekali sampai bawah. Semua ada hari ni. Kan? Tak faham lagi ke duduk belakang? Semua sama saja. Esok bila timbang esok tak pakai kod macam saya ni dah. Subhanallah. Sekarang kamu sejukkan kulitnya. Kita faham kalau bahasa dunia macam malaikat baru pergi ambil, macam baru pergi tutup switch off tu dekat pembakar tu. Subhanallah. Sebab tu kalau nak sedekah apa kan, lebih afdal kita niat. Kalau kita berasa ingat tak ingat, wahai Allah, ni zakat aku qada untuk mak dengan ayah aku. Kalau kita duk bagi 50 kan, kita tak tahu mak ayah kita hutang apa dia, fidyah zakat mereka yang tertunggak ke, fidyah mereka haji tak buat lagi, hutang dengan siapa-siapa kan banyak. Wahai Allah, ini aku niat sebagai kalau ada hutang zakat bagi pihak ruh ayah aku, arwah ayah. Al-ana barratta alaihi jildah. Sekarang kamu menyejukkan kulit ayah kamu. Sekarang kamu menyejukkan kulit ibu kamu. Hadis sahih ni, hadis saya sebut ni. Sebab apa? Sebab berkait dengan harta orang. Kemudian Nabi SAW satu hari berada dengan sahabat. Nabi duduk dengan sahabat. Sahabat nama yang riwayatkan hadis ni, sahabat bernama Abdullah Muhammad bin Jahash. Sahabat nama Muhammad bin Jahash. Dia cerita, dia kata satu hari kami duduk dengan Nabi. Kunna julusan inda Rasulillah, kami duduk dengan Rasulullah. Tiba-tiba waktu duduk ramai-ramai tu, Nabi pun angkat kepala ke langit. Nabi turunkan kepala dia, Nabi tak tangan, Nabi buat macam tu, tak tangan kat dahi. Nabi kata, Maha suci Allah, subhanallah, ma nazala minasyada'id. Beratnya benda yang sedang turun ni. Nabi tengok, Nabi duduk dengan sahabat, Nabi pandang sekali je. Turun wahyu. Sesuatulah turun wahyu. Nabi tunduk, Nabi pegang dahi dia yang berkerut. Nabi kata, subhanallah, beratnya benda hak baru turun ni. Sahabat semua diam dan semua ketakutan. Sebab Rasulullah ni dia tak ada prank macam kita, prank gila macam kita duk buat tu lah. Makin banyak kan prank sampai jatuh maruah orang, sampai dia jangan sampai tak tu tuan-tuan. Prank-prank ni haram hukum dia. Prank yang berlebihan ni. Berlebihan tu macam mana Ustaz? Tuan-tuan ambil kasut kawan buat nyorok,
Lepas tu dia dah cari cemas apa baru buat mai. Yang tu haram. Tu tera tu. Apatah lagi prank hak orang duk buat sampai kan macam-macam tiru. Barat buat apa dia buat? Dia tiru sebiji hak bodoh, hak tak boleh masuk akal, semua buat ikut je janji barat buat. Janji budaya maju bagi dia lah. Kemudian Nabi pun kerut dia. Lepas tu Nabi kata beratnya benda yang baru turun ni. Sahabat semua terkejut, ketakutan. Kata para sahabat, sakatna wa fazi'na. Kami semua diam 1000 bahasa dan kami dalam keadaan yang begitu terkejut. Esok sa'altuhu, aku pun tanya. Sahabat ni nama Muhammad bin Jahash, dia pun tanya, ya Rasulullah, ma hadha tashdid alladhi nazal? Benda berat apa yang turun semalam? Benda berat apa yang turun semalam? Nabi pun sebut. Hadis ni riwayat Imam Ahmad. Walladhi nafsi biyadih, kata Nabi, demi yang nyawaku berada di tangan Allah. Semalam turun satu benda, iaitu seandainya seorang lelaki ni berkait dengan hak orang, tuan-tuan dengar. Andainya seorang lelaki, lau anna rajulan, okey. Qutila fi sabilillah, mati syahid, ikhlas. Saya ulang. Nabi kata seandainya seorang mati syahid yang ikhlas, bukan pi sebab malu ke jiran, malu ke ahli keluarga, bukan pi sebab nak naikkan nama kabilah, nama negeri dia, bukan pi sebab nak tunjuk dia kuat, bukan pi sebab nak dapat pangkat bila balik, bukan pi sebab nak dapat pampasan yang besar kalau menang pasukan tu, bukan pi sebab dunia, dia pi memang kerana Allah. Mati syahid, Nabi kata. Tak habis lagi. Kemudian dia hidup, kemudian dia mati syahid. Kemudian dia hidup, kemudian dia perang mati syahid. Kemudian dia hidup, kemudian dia perang dan mati syahid. Wa alaihi dainun ma dakhalal jannah, tapi dalam keadaan ada hutang. Ni poin dia. Hutang ni saya nak relate dengan hak orang. Wa alaihi dainun, mati syahid tapi ada hutang. Ma dakhalal jannah, takkan masuk syurga. Hatta yuqda anhu dainuhu, sampailah hutang dia dilangsaikan. Dia sendiri ke, anak-anak ke, tak kisah, atau kawan ke, tak kisah, jiran ke, siapa, sehinggalah hutang dia ditunaskan, dilangsaikan, ataupun tuan hutang tadi dia halalkan. Dia halalkan. Baru kawan ni boleh masuk syurga. Tak berat lagi tuan-tuan dengan hak orang ni. Hati-hati. Kita duduk di satu tempat yang menguruskan dana untuk seluruh rakyat Malaysia. Saya ada seorang kawan, dia punya teks dia juta setahun. Sinilah, mana lagi? Kan dia ubat siapa ambil tu Ustaz? Teks dia jutaan setahun. Kemudian saya kata kat dia, tak rasa apakah bayar tiap-tiap bulan sampai banyaklah dia sebutkan. Lebih 500,000. Dia kata, Ustaz, saya niatkan duit tu untuk semua. Guru-guru, jururawat, tentera. Situlah Ustaz, bukan pergi mana pun. Oh, saya kata betul juga. Kan bukan duit tu buat jalan. Duit tu untuk kegunaan. Bukan duit hasil tu untuk naik kilang judi, kilang arak. Maka saya niatkan Ustaz, duit itu untuk disalurkan kepada tempat-tempat yang baik itu, kepada mereka yang bertugas. Masya Allah.
cara dia bayar, cara dia niat ketika membayar itu. Betul. Dia berkait dengan hak bukan 6 orang, hak 34 juta Islam dan yang tak Islam. Tuan-tuan ingat, ambil hak orang Islam, Tuhan tak kira. Sama. RM10 yang kita ambil daripada hak bukan Islam sama macam RM10 yang kita ambil daripada hak seorang Islam. Islam tak benarkan. Agama ini tidak benarkan untuk kita menceroboh hak bukan Islam, harta orang bukan Islam, maruah orang bukan Islam. Agama ini tetap tak benarkan. Maka besar benda yang berkaitan dengan hak orang lain, ia sangat besar dan sangat sulit, sangat susah. Ya. Saya akhiri ceramah ini dengan satu kisah. Ni bukan anak saya, ni anak jiran. Orang duk tanya kan. Tapi saya duk pegang daripada dia kecil. Daripada dia umur berapa bulan tu, tiap-tiap hari. Tu yang jadi ni. Okey. Iklan. Supaya yang tidur-tidur tu bangun, Ustaz. Cikgu ni bila dia duduk atas, dia nampak hak sengguk, hak tak sengguk. Kita bila duduk bawah rasa macam tunduk kan, tak sadut tunduk, nampak. Waktu buat macam tu nampak. Tambah duduk depan sekali, lagi nampak. Ni di Somalia tu kan sini. Sini pengarah-pengarah tak tidur. Belakang. Saya cikgu lama tuan, sebab tu panggil orang ni biasalah, depan agung, depan sultan, depan menteri kan. Alhamdulillah banyak, lebih 20-30 orang lah. Satu orang sahabat bernama Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Dia bantu Nabi banyak lah. Bantu Nabi. Kita tak kenal ni. Nama, sebut nama kita tak kenal. Sa'id bin Amir. Sebab tu, tuan-tuan beli buku kisah sahabat, sehari baca satu dekat anak-anak. Berkatnya kisah hidup mereka, sebab mereka orang terhebat dunia di kalangan umat Rasulullah. Selain daripada baca sirah, dia jadi berkat dalam keluarga, jadi barakah, malaikat jadi banyak. Anak-anak akan ada iman meningkat di kalangan ahli keluarga. Kalau dah habis sirah, ambil buku kisah hidup sahabat. Sahabat ada 100,000 lebih. Kalau bermulai hari ni tuan-tuan baca satu, setahun baru 360. 10 tahun 3,600. 10 tahun baru 3,600. Sahabat ada 100,000 lebih. Sebab tu kalau saya sebut Sa'id bin Amir, kita pun tak tahu. Tapi dia sahabat hebat. Sebab semua sahabat memang hebat macam tu lah. Semua sahabat begitu. Kerana mereka dikeluarkan oleh Rasulullah. Dia punya universiti dia tu University of Rasulullah. Pengetua, pengasas dia. Sebab tu setiap orang tu hebat. Lepas Nabi wafat, Abu Bakar pun wafat, dia dah jadi presiden umat Islam. Sayyidina Umar jadi presiden umat Islam. Sayyidina Umar ni, kalau dia nak lantik menteri besar, dia akan ambil yang ada 2 sifat. Yang pertama soleh, yang kedua hebat dalam kepimpinan. Adakah semua sahabat mahir memimpin? Tak. Bukan semua orang dikurniakan kelebihan macam pengarah-pengarah, tuan-tuan. Mahir menyusun, memimpin, mentadbir. Tak semua orang pemimpin. Jadi Sayyidina Umar ni dia zaman emas. Khulafa' Rasyidin yang 4 orang, zaman emas adalah pada zaman pemerintahan Umar ketika Amerika dan Rusia dikalahkan pada zaman itu. Maksud saya Rom dan Parsi. Tuan-tuan boleh bayangkan Amerika dan Rusia
Bila sebut Rom dan Parsi, tuan-tuan jangan bayang kerajaan Rom ni kerajaan padang pasir. Tuan-tuan baca dia punya dinasti dia, tuan-tuan baca dia punya tamadun dia, kemodenan zaman itu. Bagaimana sebatang lilin boleh memanaskan puluhan ribu liter air dalam satu kuali gegasi. Lilin duduk sebatang di bawah. Macam mana tuan-tuan pergi tengok Rom punya castle tu, benteng dia tu, saya pernah masuk yang 7 tingkat ke bawah. 7 tingkat ke bawah, tak ada sistem elektrik, tapi ada cahaya sampai ke bawah. Dia guna macam cermin tu, cermin, dan malam dia guna sistem solar zaman itu. Kita hari ni kan ada solar, malam dia menyala kan, zaman tu pun dah ada. 7 tingkat ke bawah. Rom dan Parsi, satu tentera kalau satu unit dihantar dalam peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah Nabi masih hidup, berlaku di Jordan, Nabi masih hidup, Nabi hantar waktu tu Usamah bin Zaid, Abdullah bin Rawahah, yang 3 orang panglima di kalangan sahabat tu, kesemua mati syahid. Kemudian naik Khalid Al-Walid. Yang tu Rom hantar satu unit je, 200,000 orang tentera dia, satu unit kecil. Google tengok tentera Malaysia berapa orang. Tu baru satu unit kecil. Rom dan Parsi kalau saya sebut, ditunduk dan dikalahkan seluruh empire Rom tu oleh pada zaman Sayyidina Umar. Sebab tu yang membuatkan buku pertama saya karang dalam hidup saya, Andai Umat Ini Hidup Seperti Umar. Itu buku pertama saya. Dan setakat ni itulah buku terakhir. Setakat ni lah. Punyalah. Tak tahulah kan. Nak kata malas, kutuk diri sendiri pula. Tak dan lah tuan-tuan. Hari-hari. Hebatlah saya baca hidup dia. Memang bukan saya yang isytihar zaman emas. Semua ulama sejarah, dia panggil ulama tarikh, ulama sejarah Islam, mengisytiharkan zaman itu zaman emas. Bila dia nak lantik satu menteri besar, saya panggil menteri besar lah, dalam Islam disebut Amir. Kalau Amirul Mukminin, presiden, hak jawatan nombor 1 tu, kuasa eksekutif yang paling tinggi, Amirul Mukminin. Lepas tu dia ada syura. Syura memang sahabat-sahabat yang hebat lah, Abdul Rahman, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Yang itulah sahabat-sahabat yang top 7 tu. Kemudian satu hari ada jawatan kosong di Homs. Homs ialah satu negeri di Syria. So, dulu saya belajar di Syria. Saya belajar di ibu negara Syria, Damaskus. Ada lebih kurang 14 buah negeri di Syria. Salah satu negeri dia nama Homs. Zaman dulu Homs ni pun satu wilayah. Sayyidina Umar akan hantar satu menteri besar di sini gitu. Satu hari Homs kosong jawatan menteri besar. Sayyidina Umar pun panggil Sa'id bin Amir, sebab dia tahu Sa'id ni mahir dalam pengurusan pentadbiran, kepimpinan. Dia panggil, dan orang soleh lah, yang tu wajib, syarat wajib Sayyidina Umar, orang soleh. Soleh ni amanah, berintegriti. Dia pun panggil, Sayyidina Umar kata, wahai Sa'id, aku nak lantik kamu jadi Amir, Gubernur, Menteri Besar di Homs. Maka berkata Sa'id bin Amir, nasyattuka billah, wahai Amirul Mukminin, jawatan Tun waktu tu. Tun, yang pernah jadi Perdana Menteri apa kan. Ya Amirul Mukminin, seorang je panggilan Amirul Mukminin, seorang saja. Ya Amirul Mukminin, tengok nak lantik sahabat ni jadi menteri besar pada satu zaman yang mana perbendaharaan dua dunia sudah ada di Madinah Munawwarah. Waktu Rom dikalahkan, seluruh kekayaan Rom dibawa balik ke Madinah. Ketika Parsi dikalahkan, seluruh kekayaan lembaga hasil pula,
seluruh kekayaan Parsi dibawa ke Madinah. Tuan-tuan bayang? Tuan-tuan bayang, Malaysia kalah, contohlah, wa'alaikumsalam, semua kekayaan Malaysia, berapa trilion simpanan apa semua tu dengan aset Malaysia apa kan, dibawa ke negara tersebut. Malaysia pun banyak aset, tak termasuk dengan simpanan tunai yang ada berapa trilion tu, dengan aset kita lagi berapa trilion. Kalah kerajaan Malaysia, contoh perang, seluruh ni dibawa ke negara tu. Baru Malaysia yang orang Kedah kata besar kelemboi. Saat ni Malaysia. Kekayaan Rom dan Parsi tu ceramah lain. Macam mana pada hari tentera Islam bawa balik kekayaan Parsi, dia ada kisah dia. Betapa setiap tentera yang bawa balik harta tadi tidak ada seorang pun yang mengambil harta itu. Zaman tu lah, tu yang hebat zaman tu. Tahu no? Dia tak ada tulis tau, aset-aset yang dipindahkan tu tak ada tulis pun. Nombor siri apa semua aset ni tak ada. Bawa macam tu ya. Hari ni kalau bawa balik macam tu, yang ada dalam simpanan pun dia bulan poket dia, bukan duit dia, tambah kalau balik macam tu lagi cerah terus. Cerah. Wal'iyadzubillah. Zaman hari ni lah. Kemudian, ketika satu pentadbiran yang begitu mewah tawar jawatan besar, Sa'id bin Amir ni kata, wahai Amirul Mukminin, aku bersumpah dengan nama Allah, aku merayu dengan nama Allah untuk kamu tidak memfitnah aku dengan jawatan ini. Untuk tidak menfitnah aku dengan jawatan ini. Tak mau. Ni beza. Dulu sama macam Sayyidina Abu Bakar, tak mau. Semua sahabat tak mau. Sayyidina Uthman tak mau jawatan. Padahal bukan kerajaan Padang Pasir yang ada 10 juta ringgit. Tuan-tuan jangan bayang kerajaan yang berpusat di Madinah tu, kerajaan Padang Pasir yang nilai aset negara tu 100 bilion, bukan. Maka berkata Sa'id bin Amir, wahai Amirul Mukminin, aku merayu dengan nama Allah. Merayu dengan nama Allah. Hari ni merayu dengan nama Allah, tolonglah bagi jawatan pengulu itu. Berebut tuan-tuan, merebut. Kebetulan dua beradik yang nak dicalonkan tu bergaduh, dua beradik. Belum jawatan menteri besar, belum jawatan exco, sampai saling menjatuhkan, saling mengaibkan, saling membina war room untuk buat fitnah, untuk cipta fitnah, ataupun untuk korek dan sebar aib orang tu untuk dia naik. Beza tak? Beza. Berbeza zaman 2022 dengan 1400 tahun yang lalu. Sahabat bersumpah-sumpah tak mau, padahal layak. Memang ada kelebihan leadership. Memang mahir urus apa semua ni, tahu macam mana. Kemudian Sayyidina Umar kata apa? Sayyidina Umar kata, wahai hakim, Sayyidina Umar kata, tak boleh, takkan sekali-kali kalian telah letakkan tanggungjawab beban ini di atas pundak aku, kemudian kalian nak lari. Aku takkan lepaskan kamu, wahai Sa'id. Bagi surat perlantikan, ada surat Madinah, dia ada surat, ada cop yang Nabi guna, Muhammadun Rasulullah tu. Cop tu diguna oleh Abu Bakar, diguna oleh Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Uthman, cincin tu jatuh dalam telaga tu. Telaga mana? Kalau pergi Madinah, tanya mutawif. Dia akan bawa pergi tunjuk, telaga ni lah yang cincin Rasulullah yang ada cop Muhammad Rasulullah tu. Muhammad baris bawah, Rasul baris atas tu, Allah baris atas sekali. Cop Nabi guna untuk sebagai cop rasmi surat kerajaan negara Islam Madinah. Berkeluar surat pelantikan, kemudian Sa'id pun pergi. Sayyidina Umar kata, wahai Sa'id, berapa gaji? Ni yang best.
Ui, tanya gaji bila lah Tuan CEO, kalau boleh tanya tu. Kami main ramai dalam ceramah nanti. Tuan-tuan, wahai Sa'id, berapa gaji? Kata Sa'id, wahai Amirul Mukminin, duit Baitul Mal yang aku dapat tahunan tu pun tak habis guna. Kan hari ni ada zakat. Zaman dulu Baitul Mal dia bagi untuk orang susah ni. Samalah hari ni, alhamdulillah. Zakat Selangor, Majlis Kami Islam Wilayah Persekutuan punya zakat, zakat Wilayah Persekutuan, zakat Kedah. Banyak ada bantuan untuk asnaf, tapi tetap tidak cukup. Tak cukup sebab bilangan asnaf tu pun ramai. Macam kami di Kuala Muda, saya tubuhkan NGO yang Tuan CEO sebut tadi ni. Saya punya NGO Pertubuhan Khidmat Ummah. Kami cover asnaf 12,000 yang tak mampu di cover oleh Jabatan Kebajikan dan juga pejabat zakat. 12,000 tu sekarang duk naik rumah sebagainya. Alhamdulillah, permohonan kami luluslah, walaupun orang kata tak berapa nak ni kan, tak berapa tempoh tu tak berapa ni lagi, tapi sebab kami dah bergerak aktif sekarang kan, untuk bantu orang susah tu. Terima kasih kepada lembaga hasil meluluskan permohonan segera kami tu. Terima kasih banyak. Jadi Sa'id kata tak perlu, aku tak perlu wahai Amirul Mukminin, duit yang aku dapat Baitul Mal dah cukup. Pi. Maka dia pun pergi Madinah ke Homs, lebih kurang 1,000 km lebih. Waktu saya belajar di Syria dulu, pi buat umrah naik bas. Dalam bas tu ada roti, ada teo, dia pemasak atas bas. Buat yang teo orang Arab, pergi dengan orang Arab, pergi umrah kan. Naik bas je, pergi umrah. Dalam tu dia bubuh dengan selimut apa macam-macam. Bas tu dah jadi macam kemah bergerak lah. Tempat makan mereka sebagainya. Tapi 1,000 kilometer jugalah. Jadi bergeraklah Sa'id ni pergi ke sana. Selepas beberapa bulan, Sayyidina Umar dia pun siap, dia hantar utusan untuk himpun nama-nama fakir miskin daripada semua daerah yang diperintah oleh orang Islam. Bila sampai data fakir miskin B40 daripada Homs, Sayyidina Umar pun pegang, dia pun baca nama nombor 1 paling miskin dari Homs, Sa'id bin Amir. Dia tak ada tulis Datuk Seri ke apa tak ada. Sayyidina Umar pun tanya pegawai dia. Dia kata, "Man Sa'id? Ni Sa'id mana?" Pegawai dia yang pergi ambil nama apa semua ni kata, "Sa'id bin Amir, menteri besar lah." Sayyidina Umar kata, "Amirukum faqir?" Menteri besar kalian fakir? Dia kata, "Ya." Menangis Sayyidina Umar kegembiraan. Menangis Sayyidina Umar kegembiraan kerana, kata Sayyidina Umar, Maha Suci Allah yang mengekalkan sifat Rasulullah di dalam sahabat-sahabatnya. Dia seronok sebab pegawai yang dia hantar mengekalkan cara Nabi SAW. Amanah, buat kerja cekap. Buat kerja cekap tau, bukan duduk di masjid. Bukan Sa'id ni maksudnya duduk di masjid hari. Bukan soal tu. Soal dia pegang satu tempat, dia boleh jadi yang paling kaya di situ. Dia pegang satu tempat yang mewah, tapi dia yang paling miskin di negeri itu. Yang ni Sayyidina Umar respect dengan pegawai yang dihantar, menangis kegembiraan dia. Alhamdulillah, dia kata Alhamdulillah. Bukan dia seronok dengan orang miskin. Yang dia nampak adalah satu manusia yang amanah duduk di situ. Patutnya dia dah boleh kaya sangat dah, sebab dia yang tanda tangan. Dia yang tanda tangan, tak perlu nak ke CEO, kat dia pun cukup dah. Maka Sayyidina Umar pun seronok. Dia pun kirim 1,000 dinar. 1,000 dinar. Bonus lah. Tak boleh lawan lah. Bonus tu kan. Bonus biasa bagi.
Tuan-tuan dapat tu kira jauh lagi lah. Kan? Ni 1,000 dinar. Sayyidina Umar bagi negara mewah. Sayyidina Umar kata bagi 1,000 dinar. 1,000 dinar sampai di tangan Sa'id sebelum Sa'id sampai di rumah. Sa'id bin Amir sampai di rumah, dia menjerit sehingga isterinya datang. Isteri dia tanya, adakah tentera Islam kalah? Sebab tentera Islam tak pernah kalah zaman itu. Tentera Islam, Rom dan Parsi pun kalah dengan tentera Islam. Yang membuatkan Sa'id ni menjerit, menangis ni, satu benda sedih ni apa? Isteri dia tanya, pasukan Islam kalah ke? Sa'id kata lebih besar. Amirul Mukminin wafat, Sayyidina Umar lah, adakah Amirul Mukminin wafat? Suami dia kata lebih besar. Benda apa yang lebih besar daripada wafat Amirul Mukminin dan kalah tentera Islam? Tengok sembang orang perempuan zaman tu. Hari ni kita kata Habib Jual buat jualan runtuh ke? Kita tanya tu 60% Habib Jual buat. Sehari je Habib Jual pun panggil dia macam tu. Sehari, 2 hari kan, nak pergi melompat. Ni hak geng-geng tudung ni, suami balik lompat lah. Tak boleh, esok habis dah. Sembang, cara sembang orang perempuan zaman itu, adakah tentera Islam kalah? Nampak tinggi ya? Aras berfikir. Kita main kut, tudung tak tukar 3 bulan dah, warna baru tak ada. Itu aras berfikir hari ni punya. Aras berfikir wanita zaman tu. Adakah Amirul Mukminin meninggal? Benda tu besar, musibah yang besar? Tak. Yang kedua pun tidak. Isteri dia kata, kalau macam tu apa yang lebih besar? Jawab suami dia, dunia telah masuk di dalam rumah kita untuk rosakkan akhirat kita. 1,000 dinar tu dia boleh balik macam orang gila. Said bin Amir ni dia buat dia macam kena musibah besar. Dia kata dunia sudah masuk dalam rumah kita untuk rosakkan akhirat kita. Betapa saya dan kita semua akhirat kita rosak pada hari ini. Maka isteri dia kata, jom kita selesaikan masalah itu. Suami dia pun buat keluar duit tu, sedekahkan fi sabilillah, diberikan kepada fuqara yang ada di Homs kesemuanya. Iman ni tuan-tuan, iman hak bagi dapat 1,000 bagi 1,000 dinar ni, yang bercakap pagi ni di depan ni pun tak boleh buat. Mustahil untuk bagi semua. Jujur saya sebut, untuk dapat orang bagi kat kita 100,000 ringgit, hari yang sama 100,000 ringgit itu kita bagi kat orang yang lebih susah daripada kita, hari yang sama, saya tak boleh buat juga. Tak mampu. Iman itu terlampau tinggi dan telah pun pupus iman seperti itu, siapapun kamu. Tak ada tuan-tuan, saya kan beranilah, kita berani cabar lah kan, siapa yang berani mengaku tu dapat bagi semua. Bukan kita nak suruh gaji bulan 11 ni semua. Cermat sikit Ustaz. Ustaz suruh hak barisan depan dulu buat. Kami bawah 5 je Ustaz. Mereka boleh buat, insya-Allah kami buat. Contohlah. Subhanallah, yang tu susah. Tapi kita cubalah. Ya. Itu iman Rasulullah. Tak turun ke sahabat. Tuan-tuan, habis dia sedekah. Selepas beberapa bulan, Sayyidina Umar datang lagi untuk melawat tempat-tempat yang dia memerintah, wilayah-wilayah Islam. Ni sifat pemimpin Islam yang ada maruah dan ada tanggungjawab dengan Allah SWT. Dia selalu turun. Dia tak turun bila PM isytihar bubar.
Inilah di Zimbabwe tu, pilihan raya tu. Malaysia alhamdulillah. Tuan-tuan tengok perangai Sayyidina Umar, kalau tuan-tuan baca hidup dia suka turun pergi tengok kan. Tengok selalu dia pergi turun tengok. Tanya masalah. Dia turun ke Homs, ada satu lawatan kerja Sayyidina Umar, dia turun, dia pun tanya. Dia himpunkan exco Homs, Amai, dia kata apa masalah yang ada dengan pemimpin yang aku hantar ni, dengan menteri besar yang aku hantar. Dia berkata ada 4 benda. Mereka pun senarai depan Sayyidina Umar kata aku tak putuskan hukuman sehingga aku panggil Sa'id bin Amir. Ni adil, tengok sehingga aku panggil Sa'id bin Amir depan ni. Ada Amirul Mukminin Sayyidina Umar, ada pihak yang menuduh dan ada pihak yang dituduh. Beradil. Panggil berdepan, jawab. Maka keesokannya dipanggil Sa'id bin Amir, menteri besar ataupun gubernur Homs. Dia panggil orang-orang bawah ni yang buat tuduhan ni, yang angkat tuduhan ni, Amirul Mukminin. Apa yang pertama yang kalian sebut kepada tentang dia? Yang pertama, kami tak puas hati dia ambil cuti sehari sebulan. Pasal apa dia ambil cuti? Melampau hak buat aduan ni. Kita ingat kawan ni cuti seminggu 4 hari. Sehari. Wahai Amirul Mukminin, dia cuti sehari. Sehari dia tak keluar langsung. Amirul Mukminin kata, okey, Sa'id, apa yang kamu buat sehari ni? Maksudnya Sayyidina Umar pun setuju. Maksudnya Sayyidina Umar pun bekerja begitu juga sepanjang tahun. Saya baru faham ayat tu sekarang tuan-tuan. Bila sekarang hidup ni lah ni kan, saya sekarang ni kan pengetua, jadi pengurusi, jadi NGO, ada yayasan, ada apa semua, saya tak ada cuti. Tidak ada Jumaat. Sekali dengan PA saya lah. Tu baju hitam tu. Kan? Sekali dengan dia lah. Tak ada cuti. Tak ada istilah raya haji ke apa ke, tak ada. Kan? Jumaat, Sabtu, Ahad sampai. Sayyidina Umar setuju. Sayyidina Umar kata, wahai Sa'id, bagi tahu alasan kamu. Pasal apa cuti sebulan? Cari sebulan. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, aku tiada pembantu rumah. Maka sebulan itulah seluruh hajat keluarga aku buat. Ayah, dia juga suami, mestilah ada hajat, daftar anak, beli baju, apa-apa je lah, wallahualam kan. Urusan keluarga. Sayyidina Umar kata, kalau macam tu, aku benarkan kamu. Yang kedua, dia selalu pergi kerja lepas duha. Depa ni. Duha bukan pukul 9 tuan-tuan. 7:30. Exco ni komplain, Sa'id ni pergi kerja lewat 7:30 baru pergi kerja, lepas duha baru pergi lewat. Dia kata subhanallah, 7:30 lewat, kami pukul 9 baru sarapan. Sayyidina Umar tak tahu ke benda tu? Sayyidina Umar, tuan-tuan, Sayyidina Umar tanya, kenapa pergi lewat lepas duha baru pergi? Sayyidina Umar tanya. Wahai Sa'id, jawab. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, tiap-tiap hari aku bangun, aku akan pergi ambil air bersih untuk ahli keluarga aku. Tuan-tuan, tak ada air bersih, dia kena pergi ke telaga, angkut setimba, letak di rumah, angkut setimba, letak dalam baldi di telaga, letak di kolah di rumah. Dia buat sendiri tugas tu. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, aku yang pergi ambil air itu, aku yang uli tepung, aku yang canai, dan aku yang masak. Selesai sediakan sarapan, baru aku bergerak ke tempat kerja. Masya Allah. Perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perangai Nabi sebiji. Sayyidina Umar kata, aku maafkan kamu. Alasan itu diterima. Nombor 3, dia exco ni kata, Sa'id ni selalu pitam. Kenapa wahai Sa'id? Dia selalu pitam. Duduk majlis macam ni, Sa'id pitam. Majlis macam ni, majlis rasmi, Isra' Mi'raj ke, anugerah ke apa, dia suka pitam, jadi dia pitam. Maka Sa'id pun jawab, wahai Amirul Mukminin, dulu aku melihat seorang sahabat Rasulullah dibunuh. Waktu tu aku belum Islam. Nama dia Khubayb ibn Adi. Tuan-tuan boleh tengok cerita Khubayb tu
dalam YouTube banyak ceramah tentang Khubayb bin Adi. Rupanya Sa'id ni dia tengok Khubayb tu dibunuh, waktu lepas tu dia masuk Islam. Nah, yang keempat ialah depa kata, wahai Amirul Mukminin, dia ni tak mau kerja malam, kerja siang saja. Oi, melampau teruk ni puak ni. Suruh kerja malam juga. Maka depa komplain ke Amirul Mukminin, tak kerja malam. Maka Sayyidina Umar tanya, wahai Sa'id, kenapa tidak bekerja malam? Jawab Sa'id, wahai Amirul Mukminin, seluruh siang aku untuk umat, untuk rakyat, malam aku untuk Allah Jalla Jalaluh. Tengok sahabat, barulah cemerlang dan memerintah dunia ketika itu. Jadi saya rasa sekadar itu dulu untuk ceramah pada pagi ini. Semoga ia memberi manfaat kepada semua dan saya sendiri. Semoga kita mendapat iktibar dan panduan lah daripada ceramah ringkas tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.